Halo, saya Dr. O, dokter gigi yang tersenyum. Hari ini saya akan membincangkan tentang makanan yang terperangkap di antara gigi. Mari kita berbincang mengenainya. 4 virus makanan terjebak di antara gigi. Terjebak semasa makan daging, terjebak semasa makan sayur, bahkan beras pun terjebak. Adakah ini makanan yang terjebak di sekitar gigi bungsu? Sekitar gigi geraham yang dirawat sebelum ini. Kalau buaya dia juga boleh terperangkap di antara gigi depan. Ada juga yang makanan terus terperangkap di satu tempat sahaja. Ini ada juga yang terperangkap di sana-sini. Kadang-kadang pergi ke tandas seorang diri semasa makan. Perasaan orang lain. Atau hanya bertahan dan terus hidup. Anda tidak sebenarnya hendak selesai kerana terus memikirkan tentangnya. Namun, jika hanya berakhir dengan ketidakselesaan, itu tidak mengapa. Masalahnya bukan itu. Menurut satu kajian, bagi mereka yang sering mengalami makanan terperangkap di antara gigi, berbanding dengan mereka yang tidak mengalami masalah itu, risiko untuk mendapat kaviti adalah sekitar 18% lebih tinggi. Selain itu, jika keradangan gusi berulang, gusi akan berdarah, keradangan ini terus berlanjutan. Jika menjadi sangat teruk, gigi akan goyang. Ia boleh sampai ke tahap di mana gigi perlu dicabut sama sekali. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. 세 번째는 사랑니나 치아 위치의 문제인데요. Bagi mereka yang mempunyai gigi bongsu yang tumbuh dengan normal, yang sepenuhnya tertanam atau seringkali hanya separuh keluar secara miring, di antara geraham yang paling belakang dan gigi bongsu, secara struktural, terdapat celah besar yang dalam seperti lembah. Bahagian-bahagian seperti itu memang sukar untuk tidak terperangkap dengan makanan. Ruang ini juga sukar untuk menggunakan benang gigi. Selain itu, berus gigi juga sukar untuk sampai. Makanan itu terperangkap. Kerana dalam ruang itu bakteria mudah membiak. Ia menyebabkan gigi berlubang. Jadi ia tidak hanya berlaku untuk gigi geraham bungsu. Ada kalanya terdapat kaviti pada gigi di depan gigi geraham bungsu dan juga di permukaan belakangnya. Ia disebabkan oleh gigi geraham bungsu. Bukan hanya gigi bongsu yang bermasalah. Gigi geraham di depan gigi bongsu juga. Adalah penting untuk menyadari bahawa ia boleh memberi kesan dalam kes di mana gigi bongsu tumbuh secara serong seperti ini. Dan jika celah itu dalam gigi bongsu di belakang itu perlu diambil sebagai langkah pencegahan. Terdapat banyak kes yang memerlukan pencabutan gigi. Jika gigi di geraham bungsu seperti ini dibiarkan, bukan sekadar masalah gigi berlubang sekitar saja. Gigi geraham itu, gusi mengalami keradangan. Sambil mengalami kesakitan yang sangat teruk. Ada banyak kes di mana orang mengadu tentangnya. Selain itu, gigi yang secara keseluruhan tidak rata. Begitu juga jika gigi bertindih. Jika gigi rata, makanan pasti akan kurang terperangkap. Apabila gigi bertindih dengan tidak teratur, ia mungkin disebabkan oleh makanan yang terperangkap di celah-celah sempit di dalamnya, yang sempurna ciri sukar untuk dikeluarkan. Walau seberapa keras Anda menggosok gigi, bahagian itu tidak dapat dicapai oleh berus gigi. Untuk menyelesaikan masalah struktural seperti ini, rawatan ortodontik diperlukan untuk meratakan susunan gigi. 는 이제 잇몸이 내려앉는 경우인데요. Apabila gusi sihat antara gigi, gusi yang sihat akan menjaga bahagian itu, sedang diisi dengan tajam puting gigi. Tapi radang gusi berulang atau menggosok gigi terlalu kuat atau apabila usia semakin meningkat dan gusi mula turun sedikit demi sedikit, di antara gigi-gigi itu, segitiga hitam. Akan ada ruang berbentuk segitiga hitam. Makanan akan terus masuk ke dalam ruang ini. Apabila gusi sihat, ruang itu akan ditutup oleh gusi. Di antara gigi, jarang ada makanan yang terperangkap di bawah permukaan bersebelahan. Apabila gusi turun, ruang itu akan terbuka. Situasi di mana makanan mudah terperangkap di bahagian itu. Ada perkara seperti segitiga hitam seperti ini. Apa yang sebaiknya dilakukan jika makanan mudah terperangkap? Jika saya bercakap dengan jujur, gusi yang sudah turun, tidak akan kembali seperti asal. Tetapi menghalang ini daripada turun lebih jauh adalah sangat penting dan untuk melakukan perkara-perkara seperti ini. Amalan menggosok gigi yang betul, pembersihan gigi secara berkala, mengikut keperluan, rawatan gusi yang sesuai, perlu menempatkan perkara-perkara seperti ini. Namun segitiga hitam yang masih ada, saya tidak dapat melakukannya. Oleh itu, apa yang saya beritahu adalah, yang pertama adalah jika makanan mula terperangkap di dalam segitiga hitam itu, mengeluarkan sisa makanan secara fizikal. Alat yang saya syorkan adalah berus gigi interdental. Sambil menggosok ruang antara dengan berus gigi interdentale. Ini adalah cara untuk mengeluarkan sisa makanan yang terperangkap. Mana bola, Omi? Begitu. Saya sangat malas untuk melakukan ini setiap kali. Ada cara untuk mengisi segitiga hitam. Dengan mengisi ruang kosong sepenuhnya, mengubah kepada persekitaran yang kurang terdedah kepada makanan. Cara untuk mengisi segitiga hitam adalah boleh diisi dengan resin atau kaedah prostetik. Cara seperti laminat,
Atau dibuat sesuatu seperti mahkota, 그 terdapat 공간을 cara untuk 줄여나가는 mengecilkan 방법이 ruang 있습니다. itu. 두 번째의 경우는 치아나 보철물의 형태가 달라진 경우입니다. Bagi mereka yang gigi mereka rosak, untuk merawat gigi tersebut, mungkin ada yang telah menjalani rawatan mahkota atau inlay, crown atau inlay. Jika telah menerima rawatan, bentuk permukaan bersebelahan, pada mulanya ia sesuai, tetapi seiring berjalannya waktu, sebagai contoh, gusi menjadi sedikit lemah, atau gigi mengalami keausan. Hubungan antara gigi dan gigi sebelah mungkin sedikit berbeza, permukaan sentuhan mungkin sedikit berubah. Mungkin ada sedikit perubahan, terutama setelah 5 tahun, 10 tahun sejak prosedur dilakukan. Situasi seperti ini mungkin boleh berlaku di kalangan mereka yang telah menerima rawatan prostetik yang sudah lama ini. Jika maskarnabian sering terjebak di antara gigi itu, mengenai penggantian prostesis juga, ada banyak situasi di mana kita perlu mempertimbangkannya. Jika makanan terjebak di dalam prostesis, ini memang sukar untuk dibersihkan. Bakteria terus aktif di situ dan menyebabkan kerusakan gigi. Dalam kes yang lebih teruk, apabila prostesis dikeluarkan, terdapat juga banyak kes di mana gigi itu sendiri tidak dapat diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jika prostesis menjadi masalah, Anda boleh membuat semula prostesis itu wami Anda boleh sementor dan sahabat semili. Jika ini berlaku, sebenarnya ini sukar untuk diselesaikan sendiri di rumah. Dalam kes ini, sila lawati dokter gigi. Pertama, prostesis itu perlu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, perlu memeriksa keadaan struktur gigi yang tinggal. Itu kita perlu memastikan hal itu. Bergantung kepada keadaan struktur gigi yang tinggal, hanya membuat semula prostesis. Menyimpan struktur gigi yang tinggal. Jika keadaan struktur gigi yang tinggal tidak baik, situasi di mana gigi terpaksa dicabut, kerana pelbagai situasi boleh berlaku, sila datang ke klinik gigi untuk pemeriksaan. Satu perkara lagi yang ingin saya sampaikan. 4 punca makanan mudah terperangkap. Sebenarnya ada sebab penting untuk ini. Tempat di mana makanan mudah tersangkut. Ini bermaksud tempat yang sukar dicapai oleh berus gigi. Jika berus gigi tidak sampai, bakteria akan terkumpul. Apabila bakteria terkumpul, asid akan terbentuk. Asid akan menghakis permukaan gigi dan menyebabkan kerosakan gigi. Jika gusi juga terjejas, ia boleh menyebabkan keradangan gusi dan kerosakan pada tulang gusi yang akhirnya boleh membawa kepada kehilangan gigi. Sekali hilang, gigi tidak akan kembali. Walaupun implan dikatakan baik, ia tidak sebaik gigi saya. Saya tidak berfikir begitu. Apa yang saya katakan hari ini? Mungkin kedengaran sedikit menakutkan. Namun jika Anda mula mengurus sekarang, water morpha yang boleh dicegah dan ditangani dengan baik. Belum terlambat. Gigi yang asalnya sihat, gigi harus bersentuhan rapat antara satu sama lain. Namun, apabila usia semakin tua, atau gusi sedikit demi sedikit turun, ruang antara gigi mungkin sedikit terbuka, ruang mula terbentuk. Mereka yang pernah menjalani rawatan ortodontik, perkara seperti ini mungkin berlaku. Bagaimanapun, jika ada ruang yang terbentuk, makanan akan masuk melalui celah itu. Walaupun ruang kelihatan kecil, ia adalah ruang yang cukup luas bagi makanan. Sebenarnya, jika hanya ada ruang sekitar 0.3, sisa makanan boleh terkumpul. Lebih daripada yang kita rasa, masalah bermula dari celah yang jauh lebih kecil. Sebab inilah yang menakutkan. Makanan yang terperangkap di celah, bersihkan gigi tidak dapat menghilangkan sepenuhnya. Jangan dibiarkan bakteria akan membiak dalam sisa makanan itu. Akhirnya menyebabkan kerusakan gigi di antara gigi, karies pada permukaan bersebelahan. Karies ini tidak mudah diperhatikan dari luar. Oleh penemuannya sering terlambat. Apabila ditemui, kerusakan gigi sudah terlalu teruk. Situasi di mana rawatan saluran akar perlu dilakukan juga boleh berlaku. Dari luar, ia kelihatan baik-baik saja. Ia sangat menyakitkan di dalam hati. Dalam situasi seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Benang gigi sangat penting. Saya juga merasakan ketika saya makan, saya merasakan makanan terjebak. Oleh itu saya sering menggunakan benang gigi selepas makan. Ada kalanya menggunakan berus gigi interdental. Saya juga suka berus gigi interdental. Sesuai dengan saiz celah di antara gigi yang terbuka, coba gunakan saiz ini. Berkesan untuk mengeluarkan sisa makanan. Jika kita mengaturnya, walaupun menjadikan penggunaan benang gigi dan sikat gigi interdental sebagai tabiat, dapat dengan mudah mengeluarkan sisa makanan di antara gigi. Oleh itu, pencegahan penyakit gusi atau gigi berlubang, juga dari Persatuan Pergigian Amerika, menggunakan benang gigi sekali sehari, ia secara rasmi disyorkan. Di negara kita, hanya sebahagian kecil yang menggunakan benang gigi. Dikatakan masih sekitar 20% hingga 30%. Menggosok gigi sahaja tidak dapat menghilangkan bakteria dan sisa makanan di antara gigi. Adalah baik untuk diingat bahawa Anda tidak dapat menghapuskan sepenuhnya.
Namun, jika ruang di antara gigi terlalu besar, menggunakan benang gigi sahaja ada hadnya. Rawatan yang perlu untuk menutup ruang antara gigi. Menggerakkan gigi untuk menutup ruang itu sepenuhnya, menciptakan persekitaran yang tidak terhalang oleh makanan, akan menjadi peranan rawatan ortodontik, atau merawat ruang yang terbuka dengan rawatan prostetik, rawatan crown ataupun resin. Menutup ruang itu boleh menjadi penyelesaian lain. Jika Anda menutup ruang seperti ini, makanan yang terjebak di celah yang terbuka itu akan kehilangan ruang untuk terjebak. Makanan itu sendiri menjadi kurang melekat. Lebih mudah untuk memberus gigi, meningkatkan kemungkinan pencegahan kerosakan gigi dan penyakit gusi. Saya bercakap tentang perkara yang berkaitan dengan makanan yang tersangkut. Saya telah menyebut tentang 4 punca. Ada juga orang yang hanya menunjukkan 1 punca. Terdapat juga ramai orang yang menunjukkan 2 atau 3 perkara secara serentak. Oleh itu, yang terbaik yang boleh dilakukan di rumah adalah menggunakan benang gigi dan berus gigi antara gigi. Pastikan makanan tidak tinggal lama di antara gigi. Mengurusnya dengan teliti. Jika Anda melakukan ini dengan baik, hari ini waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini sangat bermakna. Saya berfikir seperti ini. Tetapi jika penyebabnya adalah masalah bentuk gigi, pengurusan di rumah sahaja mungkin mempunyai had. Oleh itu, dalam kes seperti ini, sila lawati klinik gigi untuk pemeriksaan. Masalah struktur gigi seperti ini. Masalah yang berkaitan dengan bentuk atau susunan, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya sarankan Anda untuk mendapatkan nasihat. Like video terbaik ini membantu Anda. Sila langgan dan beri suka. Sila tinggalkan pertanyaan Anda di ruangan komen. Saya akan kembali dengan cerita pergigian yang lebih baik dalam video seterusnya. Terima kasih.